Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Masjid Qaryah Seramban Jaya, betul lebih kurang 4 bulan atau ke 5 bulan selepas PKP, kita bersua. Hari ini sepatutnya saya menggantikan Ustaz Zuzaidi Mahmud, biasa dengan kuliah beliau, mungkin ada peminat-peminat beliau, dan di sini juga dia kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum ini saya pernah berkongsi ataupun memberi sedikit panduan mengenai ilmu-ilmu berkaitan dengan makanan, pemakanan halal dan haram, di mana tuan-tuan puan muslimin muslimat khususnya hari ini kalau bidang fashion kita lihat pemakaian hijab sangat-sangat dititik beratkan. Begitu juga dengan makanan-makanan halal, di mana di negara Eropah ataupun negara-negara yang bukannya Islam ni majoriti, tetapi mereka menitik beratkan berkaitan dengan pemakanan halal. Jadi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, iaitu wahai sekalian manusia, makanlah dari apa ada yang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata lagi terang. Ini dah jelas dalam ayat tersebut. Semua manusia disaran, dianjurkan ataupun diperintah oleh Allah SWT mencari makanan-makanan yang halal lagi baik. Sebab apa? Kalau makan benda-benda yang tak baik, itu sebab hari ini kita dapat penyakit yang tak tahu mana nak dapat ubat antibody ataupun vaksin untuk menepis iaitu COVID-19. Kita harap, kita berdoa supaya penyakit tersebut hilang di muka bumi ataupun khususnya dalam negara Malaysia kita ini. Tapi hari ini menunjuk tak ada peningkatan, masih lagi ada 7 ke 13 kalau apa-apa kita doalah supaya dia hilang terus kosong. Baik, sebelum ni saya pernah bercerita berkaitan kompilasi ataupun buku-buku dibukukan isu-isu viral pemakanan, iaitu biasalah hari ini kita ada netizen ataupun warga net. Saya pernah terangkan kita ada warga desa, kota, warga desa, warga kampung, warga kota duduk di bandar raya, dan warga net dia duduk dalam alam maya. Jadi kita tak kenal siapa, dia boleh hentam kita, dia boleh macam-macam lah. Ada yang tak puas hati, contohnya kalau tak syukur kat ahli jawatan kawasan masjid-masjid, biasalah kan, sahabat-sahabat saya duduk bahagian perusahaan masjid Ansura, macam-macam lah, terima aduan, tak suka si fulan ni. Jadi alam maya inilah digunakan, bukan saja pasal berkaitan dengan orang tak suka ini tak suka ni. Jadi untuk makanan pun ada juga, ditular, diviralkan. Elok benda itu halal diharamkan, elok benda itu diharam dihalalkan. Sebelum ni saya berkongsi berkaitan dengan McDonald, sos Tabasco, Econsave berkaitan dengan ayam sembelihan, McDonald, burger yang dijual iaitu berunsurkan daging khinzir, lepas tu air Fanta. Kemudian ada beberapa permis ataupun restoran yang menghidangkan makanan steak ataupun western yang haram pun ada. Jadi hari ini sekembalinya selepas PKPP, saya hadir untuk sambung sikit, ada sedikit lagi, iaitu berkaitan dengan isu iaitu kopi yang berjenama luwak white coffee. Kopi luwak white coffee ini, kopi ini penggemar ramai dalam Malaysia ni. Dalam viral pada tahun 2017 ni, bulan Mac, dia menyatakan dalam tu ada E471, iaitu untuk penstabilan atau pengelmusikan di mana makanan produk tersebut. Tapi E47 ni tak semestinya daripada benda-benda yang berunsurkan haram. Ada juga sumbernya dari binatang yang halal, dan ada juga sumbernya daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk white coffee, penggemar kopi luwak white coffee ni boleh minum, boleh minum.
Cumanya kalau sebelum ini, kalau terdengar daripada kopi musang, daripada tahi musang, ada kan daripada Indonesia tu, saya rasa saya dah jelas kot kat sini. Kita inilah refresh balik, maknanya saya ingat balik tuan-tuan kopi tersebut di Indonesia, majlis dia orang ada mesyuarat, majlis ulama-ulama dia, mufti dia membenarkan di sana. Cuma di sini kita masih lagi memperincikan disebabkan kopi tersebut, biji kopi tu ditelan oleh musang, kemudiannya musang tersebut akan keluar bersama dengan biji tu, keluar dengan najis musang. Ada sikit macam pertikaian lah, sebab najis ini apa nama, najis tetap najis, kita tidak boleh makan. Sebegitu juga kalau ada beberapa syarikat yang hendakkan urea baja yang diproses itu untuk mendapatkan persetujuan halal, tidak boleh sebab dia najis. Najis memang tidak boleh dimakan lah. Dalam pencampuran makanan dia menjadi haram. Jadi itu ada pertikaian lagi, sebab biji kopi dia halal daripada tumbuh-tumbuhan, tetapi masuk cara proses dia. Itu sebab hari ini kalau kita lihat, sebab makanan-makanan yang halal dia terproses. Jadi tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat tak dapat melihat bagaimana proses yang terlampau detail lah. Takkan ada syarikat-syarikat yang akan keluarkan cara A sampai A to Z lah. Daripada awal sehingga akhirnya akan divideokan, dipaparkan di dalam paparan-paparan YouTube ke YouTuber, tak akan ada lah. Sebab dia ada rahsia-rahsia ramuan-ramuan dia. Sebagaimana tuan-tuan makan kek yang bernama rahsia, secret recipe. Ada orang tanya saya, secret recipe halal? Halal, ada sini halal. Tapi tuan-tuan tepuk dada tanya selera lah. Sebab bukan apa, ada beberapa dia halal lah, sejalan. Berakam lah. Cumanya kena tengok lah tepuk dada saya. Lebih kebanyakannya kalau saya nasihatkan pergi ke makan ke Baker Cottage ke, ataupun lebih elok lagi kalau tuan-tuan kenal yang pembuat bakery yang homemade kan. Sebab kalau di Selangor, di Kuala Lumpur telah ada persetujuan halal dikeluarkan, diberikan pemohon-pemohonnya yang buat di rumah. Tapi ni sebenarnya belum lagi, masih dalam proses. Baik. Seterusnya white candy, eyeglass white candy. Kalau saya nak terangkan dalam Melayu dia, gambaran tuan, gula-gula yang budak-budak gemar, bentuk lapan tu dah ada biji-biji kecil. Pesan tak? Kalau pergi pasar malam, tak pun kita jumpa abang-abang babu kita yang buat roti kan, yang jual roti potong dalam RM3.5 harga, RM2.5, RM3.5 kaya pelantar kan. Sampai sekarang kaya dibuat sendiri, pelantar kilang lah. Cumanya cara pembuatan dia kat rumah. Wallahualam. Bila roti ni, bila ahli-ahli babu ni buat, mungkin lah tuan-tuan boleh tanya sendirilah macam mana pembuatan dia manual kilang macam roti canai. Saya nak ceritakan, dia akan bawa gula-gula tersebut, gula yang bentuk lapan tu, di viral ditularkan berkaitan dengan kilang di pengilang dia, iaitu Good Food Industry Syndrome Berhad. Tak kira apa benda pun, tetapi kalau tuan-tuan puan muslim-muslimat, kalau anak-anak nak belikan untuk anak-anak, tengok dulu belakang dia mesti ada bahan ramuan. Dia tulis bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, bahan ramuan / ingredients. Lepas tu tengok ada logo halal. Logo halal beli, kalau tak ada jangan beli. Terus saya tanyalah kenapa, apa ke, sebab dalam tu kemungkinan besar adanya benda-benda yang meragukan, was-waskan, iaitu khinzir lah, babi. Baik. Sebab gula-gula ni dia banyak benda terproses lah. Jadi kalau daripada syarikat ice glass white candy ni, keluaran Good Food Industry Syndrome Berhad, dia adalah merupakan pemegang sijil halal Malaysia yang sah. Cuma hari ni warga-warga net dia menularkan benda-benda yang membawa fitnah. Kalau tuan-tuan ada belajar kitab atau mendengar penceramah-penceramah berkaitan dengan dunia akhir zaman, fitnah berluasa, inilah adalah fitnah-fitnah ni. Jadi janganlah kita menjadi sebahagian daripada warga-warga net. Nak sebar boleh, pakailah medium yang terbaik, contoh telefon pintar ni, gunakanlah tempat medium yang terbaik lah, pintarkan dia. Sebab kita dah cerdik, Allah jadikan bagi akal, tapi jangan kita kecerdikan kita itu menjadikan telefon pintar kita ni kurang pintar. Baik. Kemudian seterusnya sijil halal syarikat Saint Hind Brothers.
Syarikat Senghin Brothers ni merupakan syarikat yang turun-temurun lah, dalam 4 keturunan, brothers adik-beradik, apa merupakan pengeluar apa ni, mempunyai persetujuan halal mengeluarkan produk. Cuma orang tular di warganet, tular kan berkaitan dengan syarikat tersebut, sijil halal itu ditarik ataupun tiada sijil halal. Jadinya dia merupakan syarikat Senghin ni, Senghin Brothers ni merupakan pemegang sijil halal yang sah lagi. Jadi kalau tengok ada produk-produk yang berjenama tersebut ataupun yang dikilangkan nama Senghin, ia masih merupakan pemegang sijil halal. Baik. Kemudian kalau cerita pasal seterusnya, minyak ataupun jenama buah sawit, minyak masak jenama buah sawit, ataupun kat sini api sawit, ada beberapa lagi syarikat lah. Keluaran syarikat Jabur Sandiran Berhad. Bila cerita minyak sawit ni, orang lebih kalau di luar negara menggunakan minyak zaitun, sebab minyak zaitun pun adalah makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni banyak juga kegemaran makanan-makanan dia sunnah perjalanan hidup, biji-bijian, kacang, roti, kurma, tamar, buah tin, zaitun. Itu sebab kalau kita tengok Al-Quran ada surah tersebut kan. Jadinya minyak sawit ni paling popular, paling digemari masyarakat di negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Bukan saja berkaitan dengan tular viralnya, minyak sawit ni tak berapa sihat, banyak melemahkan jantung, kolesterol tinggi, tetapi dia daripada buah, ia dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan kita, dan di Asia Tenggara pun bahas ini telah dibentangkan melawan. Jadi bila syarikat tersebut, syarikat Jabur Sandiran Berhad ni difitnah berkaitan dengan perselisihan halalnya, dia masih lagi merupakan perselisihan halal yang sah. Cuma saya faham tuan-tuan sayang berkaitan dengan produk-produk BMF, by Muslim First, terpulang tuan dan puan, muslim-muslimat, rasa-rasa tepuk dada tanya iman lah kan. Mungkin nak tolong produk-produk muslim kita, dah tahu syarikat-syarikat tersebut yang dikeluarkan oleh sipulan-sipulan yang asalnya Islam, menolong orang Islam, bolehlah tuan-tuan belilah. Jadi daripada pihak agensi-agensi kerajaan, kita tidak menyarankan tidaklah ada kempen suruh boikot. Cuma beberapa NGO, badan NGO lah, sebab badan NGO ni dia bebas, jadi dia bolehlah memboikot, dia akan mencadangkan yang ini terbaik, tapi tepuk dada tanya selera. Kemudian penjelasan status halal produk Ajinomoto. Ajinomoto ni jenama ataupun nama dia Jepun. Jadi Majlis Ulama Indonesia mengesahkan syarikat Ajinomoto menggunakan sumber khinzir dan babi dan proses produk adalah palsu di Indonesia. Dia ada syarikat-syarikat besar, dia ada pengilang ataupun kilang-kilang, sehingga kan kalau tuan-tuan pergi dapat rezeki pergi Palestin sekarang ni kecil, yang besarnya Israel, padahal itu adalah negara Palestin. Di Palestin ataupun negara Israel tersebut pun ada kilang Coca-Cola, jangan terpanjatlah, dan masih ada sijil halal negara Palestin. Tapi yang diaudit dan proses persilihan ataupun prosesnya kilang tersebut adalah kosher daripada negara Israel. Kosher tu lebih kurang sama lah kerja dia berkaitan halal jakim, bagian perusahaan halal di negeri. Maknanya kosher dia lebih detail lah. Kalau benda yang nak masuk ke negara Israel, dia akan turun ke negara tersebut, dia pergi kilang, dia duduk kilang tu seminggu, dia tengok produk tu jalan macam mana. Ada unsur-unsur yang boleh merosakkan dia punya sistem kehidupan lah. Dia lebih kepada kesihatan, tapi kita ni lebih kepada halal. Jadi nak ceritanya, negara Indonesia ada syarikat Ajinomoto, negara kita ada, dan di negara Thailand pun ada. Jadi ini adalah berita palsu ataupun tomahan daripada warganet. Jadi Majlis Ulama Indonesia telah menafikan berita tersebut. Ini pada tahun 2017 bulan 7. Sekarang dah 2020. Kita pun nak dekat habis, nak masuk 2021 dah. Jadi Ajinomoto ataupun MSG boleh dimakan. Ajinomoto ni asal dia daripada ubi kayu kan. Ubi kayu yang diproses, yang dimasukkan dalam prosesnya, di bleach, jadi keluarnya kristal. Bagaimana kalau tengok gula lah, gula putih, tapi itu sebab orang makan gula perang. Sebab apa? Gula perang ni proses dia tak ada sedetail terperinci macam gula putih. Jadi tuan-tuan yang mana yang badannya tak boleh menerima gula yang banyak tu,
kurang-kuranglah minum gula, senyumlah, sebab senyum itu sedekah dan senyum itu lebih manis daripada gula. Tukarlah pada stevia, madu. Madu pun salah satu makanan yang makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madu yang ni lah, madu kulut, madu lebah, bukan madu yang lain tu. Kau rumah marah pula. Baik, kemudiannya aiskrim Magnum. Magnum aiskrim, bukan Magnum yang orang pergi buat sukan bernombor tu. Magnum tu lain. Baik, mendakwa aiskrim tersebut jenama Magnum ni tular kembali pada tahun 2017 berkaitan dengan haramnya. Sebab tak ada sedia halal. Maknanya penghilang banyaknya aiskrim ni di Thailand. Aiskrim yang terbaik di Belgium. Belgium, negara Belgium banyak. Kalau di negara Thailand, dia Central Islamic Committee of Thailand, SICOT. Kalau tuan-tuan beli barang-barang Thailand, ada yang kot bar tu. Central Islam. Apa-apa barang daripada Thailand, tengok tu dulu. Jangan duk nyanyi apa made in Thailand tu kan. Tengok tu, itu boleh. Thailand produk makanan, buah-buahan ke apa memang sangat-sangat maju kalau membandingkan kita punya food, teknologi pemakanan Malaysia dengan teknologi pemakanan Thailand sangat advance. Tuan-tuan bayangkan, pulut pun boleh makan dengan mangga dan santan, betul? Makan tak? Aiskrim yang dihentak pakai simen tu pun tuan-tuan pernah makan kan? Dia onyok kan, masuk, betul? Tuan-tuan pergi ke Thailand, saya rasa saya pun pernah pergi Krabi dan ada beberapa kerja di Thailand lah, Bangkok. Pergi ke sana, belah-belah selatan Krabi itu masih lagi banyak lagi makanan-makanan Islam, makanan-makanan halal. Tapi naik sikit di Bangkok ke atas sikit kan, sukar sikit lah nak cari kedai Islam. Tapi kalau kat situ pun tuan-tuan boleh nampak dah, di lorong-lorong tu bukannya sate tapi anak khinzir dicocok. Kalau lorong kecil tu, lepas tu kalau macam pasar ataupun macam pasar malam dia dia jual mi, hati-hatilah, tu bukan mi sup yang mi bakso yang tepi jalan kat negara kita. Kat situ ada lidah khinzir, hidung khinzir, apa lagi, khusus dan sebagainya. Jadinya berhati-hati, ikut terus makan-makan, sedap lah rasa kan, tak macam mi sup kat Malaysia. Mi sup apa kat Semayaya, kat sini sedap mi sup dia. Memanglah sedap kan, benda haram memang sedap. Jadi berhati-hati. Tu di Krabi di Thailand. Jadi tuan-tuan kalau beli produk dia, tengok ada sijil halal daripada Thailand. Sebab sana komuniti ataupun yang membuat proses persediaan halal ini adalah syarikat swasta. Di Malaysia government, kerajaan. Banyak saya rasa produk-produk Thailand ni banyak yang masuk Indonesia. Kalau ada abang-abang saudara mara yang meniaga kedai tom yam, paste yang guna perempah tu dulu pernah ada lah masuk lab, pernah ada. Itu yang dimaklumkan oleh bahagian hak Al-Jakim. Ada mengandungi benda-benda yang unsur-unsur yang was-was. Jadi benda tu telah disemak, diperiksa, diaudit balik. Alhamdulillah, paste tom yam tersebut kembali ke mendapat persediaan halal di negara Thailand lah, komuniti ni. Baik. Kemudian aiskrim Magnum tadi saya tak cerita pasal tom yam. Aiskrim Magnum ni, kalau ada yang jenama baru daripada kilang Thailand ni, masih lagi label, packaging dia, pembungkusan dia masih lagi tidak ada logo halal, tetapi dia menggunakan bahan-bahan ramuan, benda yang sama, cuma dalam proses. Jadi aiskrim Magnum ni harga dia mahal, RM4.5, RM4.9, masih orang mampu beli walaupun masih PKP. PKPP ni. Jadinya tuan-tuan rasa nak beli nak makan-makan, bendanya halal. Jadi kena kalau ada warga-warga net yang memviralkan menyebarkan benda-benda ini, adalah fitnah. Baik. Kemudiannya produk makanan yang berjenama Pringles. Tuan-tuan kalau ada persoalan berkaitan makanan halal haram ni, bagi tahu ada baru-baru ni ada yang bertanya, sebab dah terkena daripada di sini, tapi bukan makanan, ubat cair darah. Dia kena Allah Ta'ala nak uji seseorang kan, kena sakit jantung, jadi pergi ke AJN. Masuk ke AJN, dia diberi suntikan yang suntikan itu dia pun tak tahu sumber ubat.
Sebelum ni saya dah bagi maklum kan, saya dah terangkan, sebab saya ada sedikitlah cerita berkaitan dengan satu buku tu. Doktor dia daripada student UKM, bertugas di hospital KL, dah dibukukan ubat-ubat berunsur khinzir atau babi. Dalam tu lebih kurang ada 200 ubat-ubatan. Itu lamanya jilid yang pertama, dan ada jilid yang kedua. Dan hari ni saya call kawan saya yang kerja KM, adakah ubat-ubatan yang berunsur haram ini banyak lagi? Dia kata dah berkurang, sebab ada benda-benda benda alternatif lain lah, tak menampung benda yang haram. Jadinya nak jadikan cerita dia pakai ubat tu memang kalau ubat pencair darah IJN dia ada menggunakan sumber-sumber yang haram. Sebab dia ada 3 contoh. A ni yang terbaik lah untuk menyelamatkan sepulan-sepulan tuan-tuan lah, termasuk saya. Wallahualam, saya kena sakit jantung kan. Jadi siapa boleh kena ni, benda ni penyakit sakit dan senyap, musuh dan senyap ya tuan. Siapa yang bekas kah? Musuh dan senyap. Maknanya yang A ni memang ada khinzir, kedua ketiga ni tidak. Jadinya simpulan tersebut tuan tersebut dia dah kena, dia dah bersalah. Dia kata siapa nak bertanya juga kan. Lepas tu satu hari tu saya turun kat masjid tersebut kan, saya turun kata ini memang tepat lah nak tanya. Saya kata tuan, saya tak adalah pakar sangat sebab ni bidang kedoktoran, tapi boleh lah kalau sikit-sikit saya terangkan kan. Jadi dia kata saya dah diberi suntikan, adakah saya rasa saya nak kena buat sesuatu buruk? Saya kata tak payah rasa salah, sebab benda ini darurat. Dia darurat, boleh diguna pakai. Jadi muzakarah majlis fatwa telah mentangkan, telah bermusyawarah, kata boleh guna pakailah. Tapi pakai selepas sihat, gunalah ubat yang 2 dan 3 tadi, B, C ni. Janganlah guna A je. Sebab kadang-kadang kawan kita sakit jantung juga, kita pun sakit jantung juga. Tapi kawan kita guna yang unsur yang halal, tapi dia sihat. Kita tak boleh, sebab antibody badan-badan masing-masing tak sama. Jadi itu. Tuan-tuan kalau masuk ke hospital sakit kritikal, terutamanya di Institut Jantung Negara, boleh bertanya, sebab ramai doktor-doktor yang Islam di sana. Tapi ada kemungkinan dia menggunakan ubat-ubat tersebut atas kepakaran. Dia orang ahli, dia orang dah tahu result keputusan antibody nak menyelamatkan tuan. Kalau tak guna pakai, jantung berhenti, nanti keluarga salahkan dia pula kan. Jadinya dia terpaksa guna pakai untuk cair darah, asma, sakit perut, apa lagi, ubat-ubatan untuk menangkis kanser guna pakai. Dan saya juga dimaklumkan untuk COVID ni pun juga ada juga mungkin nak guna pakai dalam proses tersebut. Sebab tuan, kalau difikir balik sejarah orang pergi haji, vaksin yang guna pakai menggunakan unsur tersebut ya. Jadinya jadi teknologi zaman ke zaman dah buat kajian, jadi benda tu tidak diguna pakai lagi. Sekarang dah guna yang vaksin yang halal lah. Banyak ubat-ubatan yang ni menggunakan unsur-unsur yang haram. Sebelum ni pun mungkin saya pernah share satu dokumentari yang saya lihat di TV sendiri. Satu serbuk obat itu yang diguna pakai untuk kuda yang aksiden kemalangan, rompong, pecah katanya tulang, tulang kan, letak balik serbuk tersebut yang berunsurkan khinzir atau babi ini, tumbuh kembali. Kemudian nak jadikan cerita, dia punya owner, pemunya kuda tu, ladang tersebut, mesin kayu-kayu terputus pula jari dekat kuku ni. Putus. Saya bukan tengok lah, tak ada lah, tapi tengok dokumentari itu, dokumentari mesti dia dia video kan, dia rekod kan. Tumbuh balik, letak ubat tu, tapi dia kata sangat busuk. Dia orang putih lah cakap sangat busuk. Bau dia memang bau macam bangkai. Sangat busuk. Khinzir ni ataupun berunsurkan babi ni memang dia busuk kan. Saya di halal dulu kita ambil satu kulit, konon nak buat sendirilah, tabur garam ke apa kan, nak buat pameran. Kalau ada masjid ke, ada ke aktiviti expo ke apa kan. Jadi kita nak bawa tersebut, kulit tu tak boleh, lalas buang, busuk. Mungkin dia kena ada ubat lain lah, ke ubat mayat ke apa kan, bagi dia hilang bau dia. Nak jadikan cerita, kita orang beli pula satu handbag, mahal handbag tersebut. Daripada ni jabatan lah menggunakan kaedah pembelian ni kerajaan ni, kita beli satu handbag, bawa ke satu tempat tu, pasar raya, nak buat promosi.
kita ada ni lah promosi bersama pertanian, marah ke apa, beg tangan tu kulit khinzir babi, tapi hilang kan, orang ambil kok berkenan sangat. Sebab mahal cantik. Jadi itulah, tak tahu siapa dah lah dia ambil, tak tahu ambil ke dicuri ke, dia ambil benda tu kulit khinzir, wallahualam. Kalau dia bawa masuk masjid, jadinya kena samak dah satu. Baik, sebenarnya Pringles keropok mana slice ubi kentang ni jenama Pringles perasa smoky bacon. Jadi ini pada tahun 2015, jadi 2017 menyatakan produk tersebut haram. Jadi itu adalah fitnah yang digembar-gemburkan oleh warganet. Pringles yang warna merah, warna kuning tu jadi kalau yang nak makan tu, itu adalah makanan-makanan ringan, bukanlah untuk digalakkan. Kemudian kembali lagi ada jenama minyak masak jenama buah sawit, iaitu syarikat Jaburan lagi sekali yang sebelum ni pada tahun 2017. Yang ini kembali balik. Yang ni bulan Mei, yang tadi bulan Mei, yang ni bulan September, kembali balik menyatakan benda itu haram. Minyak masak ni yang saya lihat bukannya isu berkaitan dengan sumber proses, bukan pada sumber atau syarikat proses. Minyak masak yang sekilo ataupun dalam pack plastik tu, tuan pakai kan, saya dah cerita sebelum ni kan, yang minta maaf yang jual goreng pisang banyak pakai, yang niaga-niaga sebab murah, mungkin beli botol mahal, sekilo RM2.5, dia proses, dia ambil tu. Dulu pernah di Selangor nak masuk ke Negeri Sembilan, ada satu syarikat itu dia kumpul ke semua saki-baki ataupun lebihan daripada minyak yang telah digunakan pakai restoran. Kalau restoran seperti KFC ataupun restoran-restoran makanan segera ni, dia memang kita faham dan dah jelas dia pakai 2 kali minyak, dia akan tukar. Tapi yang berkali-kali macam restoran-restoran biasa, kemudian restoran-restoran yang menghidangkan makanan-makanan yang haram, dia akan kumpul sekali satu syarikat ni. Dia kumpul minyak masak tersebut, dia proses balik, dia suling balik tersebut, dia guna pakaian balik, di pack RM2.5. Jadi tuan-tuan, tak ada logo halal, jangan beli. Sebab benda tersebut diproses ataupun sumbernya adalah sumber-sumber yang memuaskan. Lebih-lebih lagi restoran yang haram, kalau goreng nanti minyak tersebut bercampuran. Jadi berkaitan dengan minyak masak ni, tiada lagi jenama-jenama yang di luar sana yang ada orang kata menyatakan, warganet menyatakan haram, tetapi ia adalah halal, masih lagi halal. Tengok logo. Cuma minyak-minyak macam produk lain lah, cuma minyak halal minyak masak tersebut mungkin tuan-tuan nak beli keluaran Saji, keluaran nama-nama yang ni lah, sekian-sekian kan. Jadi terpulang nak menolong BMF, Buy Muslim First. Baik, kemudian itulah penyembelihan kambing di India. Video ni 2017 dah ada juga. Bila nak korbannya, beberapa orang India, 2-3 orang, dia akan sembelih, bukan tak pancung, 2 pak pancung-pancung. Jadi dalam konteks, kalau konteks sembelihan, sembelihan ada tanggungjawab dia, ada etika dia, ada tertib dia, bukan pancung. Sembelihan membelah ataupun memotong dan dengan lafaz Allahu Akbar, dengan lafaz, dengan niat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni adalah tular belaka. Jadinya daging kambing tersebut bukanlah daging yang diimport masuk Malaysia. Kita kebanyakan kambing-kambing ataupun sekarang ni viral jugalah kambing perap. Ada 500 kg RM35, sekilo RM40, RM45, RM50. Apapun kambing perap, dia orang banyak menggunakan daging daripada New Zealand, paling tidak pun Australia. Kalau daging lembu ataupun daging buffalo saja kebanyakannya daripada negara India. Tuan-tuan boleh tengok kat plastik tu. Tuan-tuan kata manalah tahu data-data. Tuan-tuan pergi pasar raya ni, PKP ni, boleh lagi bagi kan dengan anak bini. Pergi tengok, jangan pergi main terus ambil terus beli je. Tengok. Terutamanya kalau pergi pasar raya di Semban 2 tu, NSK. Saya kena sebutlah. Tengok lu produk-produk, tengok lu daging-daging yang kita nak beli tu, dan tengok ayam nak beli, tengok saja halal, dia mungkin pamit ataupun mungkin dah telah dibukukan. Baik, seterusnya sos spaghetti, iaitu nama Prego, yang dikilangkan oleh Campbell Cheong Chan. Nama depan orang putih, belakang bangsa Cina, pemegang, merupakan pemegang sijil halal yang masih sah
Jadinya ada juga dalam FB mungkin astaghfirullahalazim saya termasak spaghetti khinzir atau babi, tak ada semuanya halal belaka. Kalau termasak mungkin masuk daging khinzir, masuk ke daging khinzir, itu di viral itulah kan, tidak ada. Tuan-tuan nak makan spaghetti makanlah, mungkin suka makanan Itali, tak ada haram dia. Itu 2017. Baik, kemudiannya penjelasan berkaitan dengan haiwan ataupun makanan haiwan, iaitu Jabatan Veteriner ataupun JVV Malaysia Asian Quarantine Import Export menegar bahawa tiada penggunaan enzim khinzir ataupun babi sumber protein makanan haiwan seperti yang disebarkan. Makanan haiwan seperti dedak-dedak ni tiada. Dia orang ni ataupun peniaga pengeluar makanan haiwan akan merujuk kepada JPV dan akan merujuk kepada KPDN SCP. Jadi agensi-agensi ini ada agensi yang bertanggungjawab. Dan hari ini juga ada juga makanan haiwan yang memohon halal. Cuma masih lagi dalam dasar asyik makan dasar. Sebabnya ada yang benda-benda itu tidak melepasi syarat lah. Baik. Kemudian seterusnya penjelasan berkaitan tulah isu yang sapuan lemak berjenama flora. Lemak, penggunaan berkenaan status lemak, sapuan lemak jenama flora daripada New Zealand Federation of Islamic Education of New Zealand, yang badan Islam daripada negara New Zealand, yang ini bahan tidak halal. Tuan, syarikat pengeluar dia iaitu syarikat Unilever Malaysia Holdings tidak mengimport produk tersebut ke negara ini. Pengundi sarangan agak merujuk pihak authority. Rujuklah. Jadinya ini badan Islam negara New Zealand. Mungkin ada sapuan lemak yang lain, mungkin produk yang lain, jenama yang lain, gunakanlah. Itu sebab daripada kerajaan Malaysia banyak menyarankan kita menggunakan produk-produk daripada negara kita sendiri, Malaysia. Baik. Kemudiannya tuan-tuan mungkin pernah dengar ataupun ditularkan, iaitu babi Mangalitsa, khinzir. Khinzir itu iaitu khinzir spesies separuh khinzir, separuh kambing. Ada tak pernah gambar tu? Tular tu tahun 2019, 2020 pun ada juga. Dia tanya macam mana ni, ini adalah kalau dikacuk mereka lah, binatang ini adalah family, salah satu family khinzir lah, jadi tak boleh makan. Mana ada kambi, mesti kita sebut kambing, betul? Khinzir kambing campur babi, jadi kambi tak boleh, mesti kambing. Kambing boleh jelas, kalau kambing kita tak boleh makan. Cuba juga kalau di negara Allah Sayyidina Muhammad, ada depan nama satu binatang dia macam memerang, saya tak ingatlah nama dia. Bentuknya macam memerang, tapi dia adalah keluarga daripada keluarga khinzir. Tak boleh makan. Basah kalau kita sentuh, sama satu lah. Pegang binatang yang haram boleh pegang, jangan jijik. Kalau sebab jijik ni saya nak terang, sebab saya duduk di dakwah, saya rasa kita janganlah kita menjijikkan benda tersebut, sebab benda tersebut pun menolong Nabi Allah Nuh membersihkan kapal, betul? Sirah dia khinzir ni dijadikan. Jadinya kita kalau pegang, pergilah sama satu. Itulah salah satunya tugas-tugas para ilmu asatidzah, mengadakan kuliah menerangkan benda-benda bab fiqh. Kita boleh ni, tapi duk saja-saja pegang, duk saja-saja bela tak boleh lah. Kalau orang tanya anjing boleh tak dibela untuk bela kebun, dia sebut situasi keadaan masalah itu, dia dah berjawab. Tapi tanya lagi, tapi kadang ustaz-ustaz ni layan lah, asatidzah layan lah, boleh tak bela anjing untuk dijadikan pengawal di kebun? Tuan-tuan rasa macam mana? Dia dah jawab tak soalan tu? Maknanya boleh kan? Tapi kalau tanya boleh tak bela anjing untuk dimakan, tu macam pelik sikit. Kalau bela kambing, lembu, ayam, puyuh ke, bela kita boleh makan. Jadi benda-benda yang binatang ternakan itu mesti, kalau hukum yang asalnya kita mesti bela binatang-binatang ternakan yang halal. Kalau binatang-binatang haram tidak boleh. Anjing itu dibela atas tujuan, tugasan dia untuk membantu kita mengawal keselamatan kebun saja. Baik, saya rasa insya-Allah dah masuk. Itu saja perkongsian saya. Mungkin saya akan sambung sedikit lagi, ada sedikit lagi isu tu berkaitan dengan pemakanan halal dan haram. Sekiranya tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat ada persoalan, boleh simpan ataupun saya jawab, saya kongsikan balik berkaitan apa-apa kemaslahatan, kemusykilan berkaitan berkaitan dengan makanan halal dan haram. InsyaAllah
Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.